saya nasihatkan kalau nak guna nama saya ni biar nama betul. Jangan tuduh benda yang salah. Awak pun dalam proses mahkamah. Bukan satu kes, saya tahu kes dia ni banyak dekat mahkamah. Dulu kes orang yang sama nak cuba memenjarakan saya, tetapi dia buat kenyataan palsu di mahkamah pun ada juga. Tapi akhirnya dia kalah dekat mahkamah. Hari ini saya nak sebut sikit dulu tentang satu isu, iaitu ada orang dia menggunakan nama saya di dalam, bukan nama saya seorang lah, nama Dr. Mazhar pun diguna pakai untuk dia kaut sumbangan untuk kos guaman dia nak buat rayuan. Kes tu adalah kawan ni dia saman seorang perempuan tu, dan kerana saya tak apa nak jelas tentang isu kes dia. Sebab itu kes dia lah, tak kisahlah kan. Saya pun malah nak pergi isu besar tentang kes dia. Tapi dalam kes dia tu, dia pergi saman budak perempuan tu, defamation dan sebagainya lah. Tapi dalam saman tu, dia kalah. Bukan setakat kalah, dalam saman tu juga, bila kita saman orang tu boleh saman kita balik. Jadi dalam kes tu, dia saman orang tu, dia kalah dah. Dan saman kepada dia pula, yang kesan daripada saman tadi tu, dia disaman balik tu, pun dia kalah juga. Jadi dia 2 kali kalah. Adalah kena bayar RM10,000. Dia ada kena bayar RM10,000. Tapi dia tak puas hati. Dia nak buat rayuan dekat mahkamah rayuan. Cuma dia ni minta duit simpati orang ramai untuk nak buat rayuan tadi. Dia kalah dah kat mahkamah, dia nak buat rayuan. Tapi dia minta simpati kepada orang ramai untuk dia nak lawan. Kes tu adalah kes peribadi. Kes anak beranak lah kita katakan. Kes dia dengan menantu dia, bekas menantu dia. Dia dengan bekas menantu dia. Yang tu lah kes dia tu. Tapi dia pergi guna nama Dr. Mazhar. Dia pergi guna juga nama saya lah. Dia kata saya pun ni, dia kata Syahabuddin pun buka tabung untuk orang bantu guaman dia. Padahal saya ni dalam sejarah saya, daripada awal saya kena saman dengan orang yang sama, daripada awal saya kena saman dulu, kes pertama saya tak pernah buka tabung sumbangan. Tak pernah buka. Siapa nak bagi, alhamdulillah. Saya tak minta, tapi siapa nak bagi, alhamdulillah saya ambil, saya pakai untuk kos guaman. Dan alhamdulillah memang ada beberapa orang yang memang dia bagi. Bukan bagi ini, bagi sungguh dekat saya untuk saya bantu dia. Dia nak bantu saya, betul-betul nak bantu saya untuk kos guaman. Memang ada. Ada yang bagi RM1 pun ada yang bagi RM10, ada RM5. Tapi kita buka tabung lah, kita tak buka tabung. Awak carilah kat dekat nama tempat kita buka tabung tak? Kita tak buka tabung. Tapi apa yang kita buat ialah saya jual buku-buku saya. Jual buku saya tu pula dia ada harga buku tau. Dia bukan dia nak bagi berapa ikut sekali tak. Dia ada harga buku dia. Jadi untuk isu guaman, kalau hampa nak tolong aku, tengok okey, kita buat kerja ni tiba-tiba kena saman dan anda rasa nak sokong saya, nak bantu saya, anda jangan bagi duit terus. Anda beli buku-buku saya. Buku-buku tu pula bukan masuk dekat poket saya terus, masuk juga dekat syarikat. Jadi kita boleh publish buku lagi, kita boleh cetak buku lagi, dan hasil daripada keuntungan tu juga kita boleh guna untuk kos guaman dan lain-lain. Jadi kita tak minta sedekah, kita meniaga. Dan kalau orang nak sokong, beli buku. Sebab buku ni pula bukan buku cokia. Buku-buku yang kita terbitkan adalah buku-buku yang bagus. Memang hang dapat benda yang bagus sungguh. Walaupun harga dia RM35, walaupun harga dia RM25, walaupun harga dia RM10, walaupun harga dia RM5, buku-buku yang kita terbitkan kualitinya insya-Allah kualiti yang terbaik. Maksud kualiti terbaik itu ialah kita boleh bagi kepada anda, kita nak kongsi kepada anda untuk anda upgrade ilmu. Dia bukan macam buku-buku MLM saja-saja buat tu, bukan. Dia buku-buku yang betul-betul establish. Yang tu, itu sistem kita. Tapi kawan ni, dia duk pergi kata bahawa buku apa tu tuan? Buku yang saya terbit lah. Buku saya terbit semalam saya dah sebut, saya ada 31 buah buku yang saya punya sendiri, penulisan saya sendiri, Syahabuddin Ahmad. Ada buku Apa Erti Cinta, Asas Ilmu Hadis, buku Benarkah Nabi Muhammad betul huruf, Benarkah merokok tidak haram, benarkah banyak lagi lah, Akidah Asy'ariyah yang baru kan, Akidah Asy'ariyah, tolak beras, hukumnya, doa ketika sujud,
Kemudian Imam Syafi'i tokoh yang pemberani. Banyak lagi lah. Kemudian hadis-hadis, kajian berkaitan tentang hadis-hadis ketika kelahiran Nabi SAW. Dan seumpama dengannya lah, banyak 40 tahun sebelum dilantik sebagai Rasul. Banyaklah hadis. Buku saya ada pada 51. Sahabat boleh pergi ke profil saya, tengok dekat bahagian atas tu, boleh klik link yang ada dekat situ. Kat profil saya ada link, boleh klik kat situ, boleh tengok buku-buku kita dan boleh beli buku-buku kita. Dan ada juga buku-buku terjemahan. Jadi kita jual buku-buku ni, kalau siapa nak beli, beli. Maksudnya awak akan dapat manfaat ilmu. Tapi kalau tak ada, kalau tak nak beli, tak ada masalah. Tak ada masalah, no issue. Tapi yang kawan ni dia pakai nama kita. Dia kata Syihabuddin pun. Syihabuddin pun. Ya, mana saya nak quote balik kenyataan tu. Internet tak apa nak bagi. Okey, dia sebut teruk betul internet. Internet rumah saya tak apa nak bagi sekarang. Dia kata dekat situ, Syihabuddin YouTuber pun buka tabung. Nak bagi sumbangan bagi, tak nak bagi tak usah beri. Simple. Haters gonna hate anyway. Dia kata saya pun buka tabung. Persoalannya bila masa kita buka tabung. Bahkan sebenarnya mungkin sahabat-sahabat tak tahu, ada proses undang-undang saya dengan ustaz berkenaan yang sedang dalam proses lagi. Yang dalam mahkamah lagi. Pun kita tak pernah buka tabung. Saya ada kes dengan beliau. Saya ada kes dengan seorang TikTokers, Raja Lamahi. Saya ada kes dengan Ustaz Wadi, dah selesai juga. Ustaz Wadi Anwar pun dah selesai, pun ada kes juga. Kes-kes ni bukan RM1 2. Kes dengan Ustaz Wadi sahaja untuk kos guaman RM65,000. Sebab kes Ustaz Wadi ni tak ada menang, tak ada kalah. Saya minta maaf, saya tak nak ulas apa-apa berkaitan tentang isu kes Ustaz Wadi. Kami ada perjanjian. Tapi cumanya kes itu saya nak sebut di sisi saya saja, maksudnya daripada sudut kos guaman. Kos guaman saja pun dah lebih daripada RM65,000. Majoriti daripada kos itu saya tanggung sendiri. Majoriti kos. Bahagian kecil tu, ada berapa ribu, yang tu ada orang bagi sumbangan. Kemudian kes yang awal. Kes yang awal tu memang saya punya sendiri hampir 100%, cuma adalah sikit orang bagi. Orang memang bagi, orang bagi sentiasa. Tapi tak banyak lah. Tapi cumanya ada orang ingat. Bila ada kes mahkamah ni, dia ingat berapa ribu? RM5,000. Dia ingat RM500. No. Kes mahkamah, apatah lagi isu yang profil tinggi dekat mahkamah tinggi dan sebagainya, kos dia tinggi. Ada satu kes saya sampai lebih pada RM100,000. Jadi itu kita pakai duit sendiri ke? Ya, kita pakai duit yang kita ada hasil. Ada orang beli buku kita jual buku, kita buat affiliate, kita buat macam-macam. Tapi saya tak ada minta orang bagi sedekah. Bahkan dekat rumah saya pun ada orang kata, rumah tu banyak kes. Betul, banyak kes mahkamah. Tapi majoriti dah selesai. Cuma sekarang ni ada berapa kes? 1, 2. Ada 2 kes. Kurang-kurangnya sekarang ada 2 kes. Confirm lah. Sekarang ada 2 kes yang masih tinggal dekat mahkamah. Yang masih lagi dalam proses mahkamah ada 2 kes. Salah satunya adalah kes dengan TikTokers tu lah. Tapi cuma begitulah keadaan dia. Kita tak buka tabung sebab saya ada pendirian bahawa ini adalah isu peribadi. Orang saman atas nama saya secara peribadi, maka saya uruskan sendiri. Cuma sebagai orang yang memberikan sumbangan tu, dia tak nampak macam tu. Dia kata ini isu besar jemaah sebagainya. Tak apa, itu pandangan mereka peribadi. Tapi pada saya, bila orang saman saya kena tanggung. Saya kena tanggung sendiri. So saya buatlah macam tu. Susah. Ada orang dulu kata kita buat rumah. Buat rumah ni pun minta sumbangan. Cuba tunjuk mana post kita yang saya minta sumbangan untuk nak buat rumah saya. Tak ada. Memang kita dapat hasil support daripada sahabat-sahabat, beli buku. Beli buku tu. Dapatlah kita buat rumah. Kena tipu berapa banyak kali. Macam tu. Itu keadaan dia. Kita bukan macam DISB. Cara sistem dia, sistem yang pelik sikit. Kan? Sistem dia mengayakan orang-orang atasan itu, caranya adalah dengan memerah rumah-rumah kebajikan dan juga duit-duit ahli. Itu cara mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang tu saya nak maklumkan, saya nak jelaskan tentang isu orang guna nama saya untuk sumbangan. Saya nasihatkan, kalau nak guna nama saya ni, biar nama betul. Jangan tuduh benda yang salah. Awak pun dalam proses mahkamah. Bukan satu kes, saya tahu kes dia ni banyak dekat mahkamah. Kes dia saman orang, kes orang saman dia banyak dekat mahkamah. Oleh sebab tu, janganlah tambah lagi dengan fitnah kepada orang lain. Jangan pula tambah lagi dengan isu-isu yang baru. Saya pun malas nak keluarkan LOD, malas nak saman lagi kepada orang berkenaan.
atas isu defamation. Buat masa ni saya tak berfikir ke arah tu lah. Mungkin kalau 2-3 hari ni kot kita ubah fikiran, tak tahulah. Saya pun tak berbincang dengan peguam saya. Saya rasa tak ada keperluan lagi buat masa ni. Tapi cumanya daripada sudut tu kita kata tolonglah jangan duk pi tambah lah. Saya tak kacau orang, apa jangan kacau aku lah. Betul tak? Dulu kes orang yang sama nak cuba memenjarakan saya, tetapi dia buat kenyataan palsu di mahkamah pun ada juga. Tapi akhirnya dia kalah dekat mahkamah. Itu nak sebut tu. Aduh, Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nama ustaz tapi kuat fitnah. Tak faham akhir zaman. Saman je ustaz, jangan bagi chance. Awak mungkin boleh sebut lah saman. Tapi saman ni kos dia tinggi. Saman ni bukan kos RM1, bukan RM2 tak. Kos saman ni tinggi. Dia bukan kos yang sedikit. Dia satu kos. Kemudian daripada sudut tempoh masa kes mahkamah. Macam kes JSB lah. Kes kes liwat, kes yang sekarang ni jenayah terancang dan sebagainya. Dia bukan kes yang dapat satu tarikh, kita bicara hari tu habis terus. Dia selalunya tak macam tu. Dulu kes PU Azman pun 2 tahun. Saya punya kes dengan Raja Al-Mahi, kes dengan TikTokers tu dah masuk tahun ketiga tak silap saya. Dah 3 tahun dah. Kemudian kes dengan Ustaz Engku Ahmad Fadil, ambil masa tak silap saya 2 tahun lebih juga. Demikian juga dengan kes-kes. Kes-kes ni satu bukan sekadar kos. Tempoh masa yang panjang. Tempoh masa yang panjang ni boleh menyebabkan kita buang masa. Kadang-kadang hari dia dah bagi tarikh dah, kita patutnya kita akan bersidang pada hari tu. Tiba-tiba hakim demam. Contohlah, hakim demam ke sesema ke, dia tak boleh. Sebab hakim ni dia mesti dalam keadaan yang yang dipanggil full fit lah. Maksudnya dia mesti dalam keadaan sihat sungguh, pemikirannya okey, cerdas. Dia tak boleh berada dalam keadaan emosi. Dia tak boleh. Sebab tu kadang-kadang dia duduk dalam court, dia rasa tak selesa, dia nak masuk bilik dia nak panggil orang tu masuk bilik dia, ikut sekata dia boleh buat benda macam tu. Sebab hakim mesti berada dalam keadaan yang selesa untuk menilai dan memberikan keputusan. Jadi kadang-kadang saya pun sendiri mengalami ada beberapa kes yang dia hakim demam. Kadang-kadang hakim tak demam lah, hakim pening kepala, bukan dia ada kesihatan yang sedikit kepada dia, jadi ditangguhkan. Bila ditangguhkan tu, dia bukan tangguh 1 hari, 2 hari, kadang-kadang selalunya makan bulan, makan tahun. Saya pernah kes bulan 8, akhirnya hakim tak sihat sebagainya, tunda sampai bulan 3 tahun berikutnya. Pernah juga. Jadi benda macam inilah. Bila panjang masa tu, dia akan mengakibatkan kita tu sendiri. Psikologi kita sendiri, kita kadang-kadang persediaan kita sendiri, kadang buang masa. Kalau macam yang saya sebut tadi, buang masa lah. 2-3 hari sebelum bersidang, kita akan fokus kepada persidangan. Kita akan buat study balik sebagainya, fokus pada persidangan. Tiba-tiba persidangan tak berlaku. 2-3 hari tadi kita dah membazir. Macam tu juga. Jadi kes-kes macam ni, sahabat-sahabat, kita kena fikir masak-masak. Sebelum nak saman orang, fikir banyak-banyak. Tapi nak buat LOD tak ada masalah. Letter of demand. Macam pihak JISB buat kepada Dr. Mazhar itu kan. LOD tu. LOD tu tak ada masalah. LOD ni dia letter of demand, dia bagi amaran. Dia bagi amaran saja dan dia bagi demand dia untuk sekian-sekian supaya proses mahkamah tidak dijalankan. Macam itulah. Tapi kalau kita setuju ke tak setuju ke, lepas pada letter of demand tu dia boleh terus untuk buat kes dekat mahkamah. Kadang-kadang tak payah nak hantar LOD, terus saman saja. Terus hantar writ saman pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi macam tu, nampak tak? Jadi proses tu panjang. Ada orang kata, saman je. Yalah, saya punya kes saman banyak tau. Saya saman orang pun banyak, orang saman saya pun banyak juga. Jadi bila nak saman tu, kita kena fikir dulu banyak-banyak. Kadang-kadang influencer ni pun, ini satu peringatan kepada influencer. Kadang-kadang influencer ni kadang tengok dekat dekat media sosial tu, kadang semangat sangat nak saman orang. Tapi awak kena tahulah, awak kena fikir banyak benda. Lagi-lagi influencer ni, kerja kita ni adalah kerja yang
kita sebenarnya tak ada masa kerja yang tetap. Mungkin ada orang buat masa tetap, tapi masa kerja kita ni walaupun kadang-kadang kita kerja malam, tapi hari siang pun kita masih lagi memikirkan konten kita nak buat waktu malam dan sebagainya. Jadi walaupun nampak macam kita tak pergi ke pejabat sebagainya, tapi kita punya fokus itu penting. Itu kerja konten kreator kan. Jadi bila awak duk pening pula dengan konten, awak duk pening pula dengan dengan kes mahkamah, ni berat lah. Ni akan berat. Sebab tu kena fikir betul-betul sebelum kita nak saman orang. Tapi cuma kalau orang buat perangai kat kita, jangan duduk lama sangat, saman saja. Saman saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal min muddakir, maksudnya sesungguhnya kami memang memudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan. Adakah sesiapa yang mahu mengambil pelajaran? Allah ulang ayat ini 4 kali dalam surah Al-Qamar, tuan-tuan. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Allah tegaskan 4 kali faham Al-Quran itu sangat mudah. Tapi kenapa kita kata susah? Ayat tu tak silap. Kitalah sebenarnya yang silap. Kita guna sistem yang tak sesuai, tuan-tuan. Anda belajar part-time bahasa Arab Al-Quran, tapi guna sistem pembelajaran full-time macam kami dulu belajar di sekolah. Sebab tu dia jadi susah. Itulah yang menguatkan semangat kami untuk susun sistem mudah ini khas untuk anda. 25 tahun kami ambil masa untuk menyusun dan memperbaikinya hingga ia menjadi mudah seperti hari ini. Jom kita faham bahasa Arab Al-Quran dengan sistem Al-Furqan. Kita bantu Ustaz Syihab memandaikan umat dengan Al-Quran.